kita dah melihat secara asasnya struktur, tapi saya masuk lebih dalam lagi. Masuk dalam sikit. Minggu ni jangan miss. Okay, dan saya akan bagikan contoh-contoh macam mana anda gunakan korelasi. Kalau anda jangkakan dia buat zigzag, apa anda jangkakan kawan dia. Okey. Jadi minggu ni sebab saya extra session. Orang lain kalau bagi extra dia tak suka. Saya suka. Bagi extra session hari Rabu saya ada 2 sesi. Jadi dating dengan saya hari Rabu. Dalam trading, what you do is anda buat benda yang bersistem. Anda ikut sama je. Jangan pandai trade. Anda pandai ikut teknik anda. Faham tak? Anda ikut je dia. Jangan pandai trade. Jangan tiba-tiba, ni kalau aku masuk, tak ada. Teknik anda kata itu tempat masuk, anda masuk. Tak ada cerita aku ni kata masuk, ini kata tak, mana satu ni. Tak. Anda ikut satu. Buat benda tu. Kalau ada 2 incomplete sequence dalam time frame berbeza akan meningkatkan percentage, ya. Kita ada 2 trend sedang jadi. Itu yang kita buat pun. Badrul, itu yang kita buat pun. Memang itu yang kita buat. Ada 2 incomplete sequence. 2 time frame yang ada trend. Itu maksud saya. Okay. The thing is, anda bukannya jadi trader tau. Anda melabur. Apa dimasukkan dengan melabur? Anda ikut satu proses yang sama je. Berasal daripada diri anda dan anda ikut satu sistem dagangan. Jangan pandai trade ataupun jenis tak ada. Masuk je tekan, nampak naik ni tekan. Turun sell. Jangan buat benda tu. Terlalu banyak. Contoh, saya sendiri buat. Trade, tekan, ni naik tekan, ni news ni tekan. Jangan. Anda akan dapati is very frustrating. Ataupun bila menang, menang banyak. Kalah habis semua. Tak beza pun dengan judi. Jangan. Tak ada. 2 fraktal, itu maksud dia. Okay. So, anda cuma ikut je satu sistem. Sebab itu, Seraya tadi tanya kan. Kalau kita nak masuk cara channel macam mana. Jangan. Anda pakai satu je. Kalau anda dah ada portfolio nanti, anda nak bezakan dia, ini aku guna teknik ini, ini aku guna teknik ini. Then anda boleh buat. Mahirkan satu dulu. Tahun ni kalau ikut saya nak masukkan Wyckoff, nak masukkan Gun, ada banyak saya nak masukkan. Tapi I decided untuk kekal kepada satu, iaitu kepada incomplete sequence dan momentum sequence 3711. Cukup. Sebab antara yang semua saya ada pun, itu yang paling tinggi ekspektasi dalam sistem saya. Kalau anda ada sistem yang lebih bagus, anda pakai. Dia tak ada teknik hebat. Dia ada teknik yang berupaya membaca market pada waktu itu dalam struktur market yang sekarang. Itu je. Dia ada naik turun dalam setiap teknik. Tak ada yang inilah dia. Dia memang dapat 10,000 kita letak, dapat 2,000 tiap bulan. Masuk ASB pun setahun tak dapat sama kan. Macam mana tu? Jangan dengar ayat-ayat marketing macam tu. Okay. So, apa yang saya guna pakai dikenali sebagai Elliott Wave baru. Jangan. So, kita pakai sama je Ustaz. 3711. Saya tak nak confusekan orang. Kalau cerita teknik, kita boleh come up dengan teknik dalam masa 5 minit. Nak buat teknik baru pun boleh. Lepas tu kita test ramai-ramai. Buang masa tak dapat. Setakat teknik. Teknik semua bagus. Semua bagus. Asalkan lengkap. Jadi apa yang saya guna pakai dikenali sebagai Elliott Wave baru. Okey, bagi mereka yang dah belajar Elliott Wave sebelum ni, anda akan dapati approach saya kepada Elliott Wave agak berbeza. Di mana ada few dalam rule Elliott Wave yang saya keluarkan sikit. Ini apa yang dibuat oleh satu grup kita orang dulu pada tahun lama dah sebenarnya, di mana kita orang mengkaji kepada pergerakan pasaran dan kita dapati ada benda yang correlate dalam pasaran dan ada satu yang ni menggunakan Elliott Wave. Saya tak pakai Elliott Wave. Saya belajar Elliott Wave tapi saya tak pakai dia. Kita cuba untuk jelaskan all this
berkaitan dalam pasaran, tapi dengan menggunakan apa yang saya gunakan pada waktu itu, mustahil, tak dapat nak jelaskan pasaran. Tetapi Elliott Wave, dan kalau kita gunakan dia sebagai papan tanda, bukan sebagai signal, then dia boleh jelaskan market. Yang penting lot management, exactly, lot sizing, exactly. Sebab itu kekuatan setiap teknik, bukannya teknik tu. Kekuatan setiap teknik adalah kepada pengurusan risiko. Itu sebenarnya. Dan setiap apa yang kita buat, dia ada sebab. Okay? Now, apa beza Elliott Wave tradisional dengan Elliott Wave baru? Okay. Basically, dalam Elliott Wave, ini adalah basic dia. Okay, di mana kita ada satu cycle price yang terdiri daripada, kalau kita kata bullish market, dibentuk oleh satu, dua, bullish structure, bukan bullish market, bullish structure 5, 1, 2, 3. Ini adalah apa yang ada dalam traditional Elliott Wave, di mana anda cuma trade dekat sini. Okay, sekiranya, ini dalam Elliott Wave yang ni sekiranya kita ada structure ini, dia membentuk higher high. Faham tak? Dia membentuk higher high. Bukannya membentuk high. Dia membentuk higher high. Itu sebenarnya dalam Elliott Wave basic. Maksudnya, anda bukannya cari macam ni. Ramai yang cuba buat Elliott Wave, dia buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, dia terus masuk. Tak dapat. Tak. Anda akan tunggu listing. Ini yang anda tunggu. Sebab bila kita kata trend reversal adalah, kalau bagi mereka yang belajar Dow teori, bagi mereka yang belajar asas dalam structure, setiap pergerakan reversal hendaklah confirm. Maksudnya kalau kita ada downtrend, downtrend, sampai satu support, dia naik, dia turun, masa ni tak ada trend. The moment dia break out, masa tu kita ada trend, di mana kita ada siri. Yes, low, high, higher low, higher high. Masa ini kita ada trend. The thing is, berapa kali yang anda masuk kat sini, kan? Masuk kat sini, turun, dia masuk, lepas tu dia junam balik. Berapa kali? Kan? Selalu sangat. Dia dah cantik kan? Oh, reverse ni. Kita masuk, turun, kita masuk, dia naik sikit, ini selalu jadi kepada kita. Kan? Jadi, macam mana kita nak katakan trend is your friend? The thing is, untuk anda nak masuk dekat sini, anda kena faham yang ini. Sebab itulah Elliott Wave, dia bukannya satu time frame. Kalau anda cuma ambil H1, aku lukis H1 saja, satu structure, hidupku matiku kat situ, habis aku dah buat Elliott Wave. Itu katun. Faham? Anda kena faham struktur yang ini dalam yang lebih besar. Apa sebenarnya? Kalau dia trend ke bawah dan tak habis lagi, di situlah kita masukkan konsep dalam ni. Konsep dalam New Elliott Wave ni. Yang pertama, trend tak semestinya 5 lekuk untuk motif dan 3 lekuk untuk korektif. Tak. Even movement 3 lekuk pun boleh membentuk trend.
Pegang yang asas-asas ni Pegang yang asas-asas ni. Sebab ini tak diceritakan di retail. Banyak tak diceritakan dalam retail. Sekiranya anda ada 1, 2, 3. Lepas tu 1, 2, 3. Ini breakout. Boleh trade tak? Dah tak buat perangai itu sekarang. Boleh trade tak? Apa perkara pertama? Tak lukis kata nak. Apa perkara pertama? Kalau anda tak dapati sini kan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kunci dia, ini kena 3, ini kena 3. Yes, 1. Ini adalah A ataupun W, X dan Y. Okay, W, X dan ini A. Kalau anda kalau katalah ini monthly chart, boleh tak kita trade ni? Nampak ke ni? Kalau dia syarat dia incomplete. Di mana kalau kita ambil 1, 2, 3 kat sini sebagai Fibo dia dan dia tak cecah lagi 100%, anda boleh masuk untuk cari position dekat sini. Okey, itu benda pertama dalam ni. Yang ni. Jadi jangan heran kalau saya 3 lekuk pun saya masuk. 3 lekuk pun saya masuk. Itu trend. Okey. Nombor 2. Lekuk ketiga tak boleh paling pendek. Okey. Dia bukannya tak boleh terpendek, tak. Dia bukannya paling panjang. Ada saya tengok orang kata wave 3 kena paling panjang. Tak. Dia boleh jadi macam ni. 1, 2, 3 dia kebetot, 4 macam ni, 5. Ni pun boleh. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ini masih valid sebagai wave 3. Okey. Tapi apa yang saya gunakan adalah bila kita katakan wave 3 sebagai motif, wave 3 hendaklah mencecah 161.8. Itu adalah syarat yang kedua. 161.8 Fibonacci extension. Okey. Lekuk 4 tidak bertindih lekuk 1. Pembetulan lekuk 4 saya masukkan lebih spesifik, tidak melangkaui 50%. Kalau kita ambil Fibonacci retracement kepada wave 1, 2, 3. Terlebih pula 3 kita. 1, 2, 3. Okey. Katalah anda memang dapati wave 3 kat sini. Ni tip dia. Ni bukan ni kita masuk dalam. Okey. Kalau anda dapati lekuk 3 ni 161.8 ataupun lebih, kalau 4 dia 4, kita ambil Fibonacci retracement, wave 4 tak boleh lebih daripada 50%. 50% Fibo retracement wave 3. If Fibo extension 100% jadi wave C ke? Tak, dengar dulu Pian. Okey. Yang pertama adalah wave 4 tak boleh. Katalah ini jadi, dan anda sedang jangka wave 3. Anda sedang jangka wave 3. Okey. Sekiranya wave 4 ni menjangkau 50%,
dia turun dan sampai 50%. Tapi dia tak jangkau wave 1. Apa yang kita akan lukis? Ini biasa berlaku tau. 1, 2, 3. Lepas tu wave 4 di dalam macam ni. Sedangkan kita sedang jangka wave 3. Apa yang kita akan buat? Benda pertama yang saya akan cuba buat adalah untuk alihkan satu ke sini. Kalau saya punya lekuk yang cukup. Faham? Sebab tu ada nampak kadang-kadang saya lukis kan? 3, 4 yang berterabur dekat situ. Saya takkan lukis, saya cuba untuk tidak lukis wave 4 yang lebih daripada 50%. Faham? Kerana ada nampak 3, 4, 5 saya kan berterabur macam ni. Macam ni. Yang macam ni. 3, 4, 5 berterabur macam ni. Yes. Exactly. Kita akan extend wave 1. Benda pertama yang kita akan buat adalah kita akan extend wave 1. Padam dan tutup kan. Kita akan extendkan wave 1. Itu yang benda pertama yang kita akan cuba buat. Ya. Okey. Itu benda pertama yang kita akan cuba buat. Kalau tak dapat, tak ada lekuk dia, memang tak dapat, apa yang kita akan cuba buat kan? Kita akan habiskan 3 dekat situ. Saya akan cuba untuk elakkan lukis wave 4 lebih daripada 50%. Okey, dalam motif ya, Rosli, kalau kita sedang jangkakan wave 3. Boleh? Ataupun wave 1 dia extend lagi. Saya akan cuba. Kalau tak dapat juga, then letaklah wave 4, tak ada cara lain. Ngam-ngam 50% boleh. Itu banyak berlaku juga, Alif kan. Kalau dah selalu lukis, anda akan dapati banyak kali kan, wave 4 50% ngam-ngam. Satu point, satu tip lepas dia pergi. Ataupun spread sahaja. Itu banyak. Tak tahu kenapa, apa fobia dia dengan 50%. Perasan tak, Alif? Kalau ngam-ngam, dia banyak ngam-ngam. 50 tahun dia naik kan. Itu penyakit wave 4 tu. Lebih tak boleh. Spread 1-2 pip, okey. Yes, ada kena tengok banyak-banyak chart. Ada tengok kalau 1-2 chart, tapi chart lain tak, then ada terima dia sebagai wave 4. Ngam-ngam 50% boleh. Asalkan dia tak langkau wave 1. Kalau kita jangka wave 3 ke atas, tu banyak. Memang banyak. Tak tahu kenapa. Dia entah fobia apa, entah dia dekat 50%. Ini bukan teknik. Ini alien wave. Ini alien wave. Kalau ada kaji chart alien wave tu, banyak benda macam tu. Dia banyak. Dia tahu. Psikologi manusia. Ya, sebab chart ni menceritakan psikologi manusia. Itu selalu. Rosli, kita tunggu cantik je kan. Kita tak kena spread. Dia pergi terbang sebatang. Kita tengok lah. Dapat bye-bye. Lah. Kita tunggu cantik. Itu cantik. Okey. Lekuk 5 mempunyai volume rendah. Ini dalam buku Alien Wave. Saya lekuk 5 mempunyai momentum. Kalau tak ada momentum divergence, boleh tak jadi wave 5? Boleh. Ya. Boleh. Tapi saya tak akan enter. Itu je. Kalau tak ada momentum divergence, boleh tak? Boleh, tapi saya tak akan enter. Itu saya tahu Suraya dah nak type. Okey, Suraya jawab Wimon. Semua tunggu dekat entry situ. Yes. JPY banyak jadi. JPY banyak penyakit tu. 50%. Ngam-ngam 50. Ngam-ngam 50% Fibo. Bagi mereka menggunakan teknik Fibonacci retracement. Nampak wave 4. Kalau lebih 38.2, tunggu 50%. Itu banyak. Okey. Penguncupan harga dalam segitiga. Penguncupan harga dan volume dalam segitiga serta paras pembatalan invalidation level digunakan pakai untuk menentukan struktur.
saya gunakan sistem pengagihan ataupun market dynamic untuk menentukan apa yang paras support ataupun resistance yang next kita nak tengok. Maksudnya seperti kita ceritakan mengenai AUD US dollar, Euro US dollar, GBP US dollar tadi ya. So sekiranya katalah kita jangkakan untuk, okey, kita nampak untuk contoh untuk EU dah buat benda ni. Okey, dan dia turun dan lepas tu dia naik balik. Okey. Kita akan letakkan invalidation kita kat sini. Ini invalidation level. Contoh ini untuk EU. Contoh. Pada masa yang sama, GU dia buat macam ni. Okey, dia buat macam ni. Tapi dia tak break out. Okey, invalidation level dia kat mana? Dapat bye-bye. Dapat bye-bye. Adakah dia dekat 1 ataupun dekat 2? Ini untuk GU. Kecil sangat. Ni. GU punya invalidation level 1 atau 2? Saya bagi few jawapan. Saya nak tengok anda jawab. Invalidation level untuk GU 1 ataupun 2? Pian, Imon, Rosli, Alif, Roslan, 1 atau 2? Sementara tu saya nak cek dulu. Sebab saya tengah tunggu laptop. Dah siap. Satu atau 2? Kita punya lag ni Garis, Bat. Okey. Okey. Dekat 1 Rusti. Dekat sini. Dekat sini ya. Sebab di sini EU ni ya, selagi dia tak break. Okey, ni yang pertama. Yes. Okey. Ini yang pertama. Sekiranya sekarang ini belum break high. Sekiranya dekat EU dia break high dekat sini dalam 5 wave. Ini break high dekat 5 wave. Then baru kita alihkan dekat 2. Tapi sekiranya sini tak break, dia naik macam ni. 1, 2, 3. Sini adalah 5 wave. Then saya alihkan dia dekat 2. Faham? Biarpun dia tak break high lagi. Then saya alihkan dia kepada 2. Perasan tak saya buat benda-benda ni? Semua bagi nombor 1 sebab tak ada high-high. Yes. Kita cuma alihkan dia, biarpun dia tak membuat high-high, tapi bila EU buat high-high, okey, yang EU tak alih. Anda perasan tak saya tak alih lagi? Saya tak alih lagi. Bila EU buat benda ni, saya tak alih EU lagi. Ya. GU ni saya alih daripada 1 kepada 2. The moment ini buat high, sini buat 5 wave. Itu syarat dia. 5 wave. Kan? Mana Zul alih ni? Ada kenapa? Kan? So kita nak tengok kat mana. Berbeza itu cool. Apa beza itu cool? Saja je bang, semua bagi 1. Cantik tu, cantik. Dia macam kena tangkap makan tengah hari bulan puasa kan. Ini bukan saya punya, ini anak saya. Contoh. Alihkan dia EU. Katalah okey, ini EU sekali lagi 3 4 5, 1 2 3, dia buat high kan. Lepas tu dia buat turun macam ni. Okey, lepas tu dia buat macam ni. Okey, ini EU. Sekarang ni dia punya invalidation kat sini. Okey, GU pula 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, tak buat break. 1 2 3. Okey. The moment ini masih bawah ni Ini masih bawah ni. Ini masih bawah ni. Okey.
Katalah tiba-tiba GU kan, dia buat ONA, dia buat besar macam ni. Ini pula buat macam ni, tak buat high lagi. Kat mana invalidation level, EU ke GU saya tukar sekarang ni? EU ke GU saya akan tukar sekarang ni. Kalau dia buat macam ni. Saya nak tengok ni. Saya nak tengok apa yang anda akan buat. Kat mana invalidation level? Soalan dia, sekarang ni, ini belum break. Ini tak break lagi. Tak break. Okey. Anda tengok kriteria dia. Ini dah break. Break 1, break 2. Okey. Dan GU. Apa jawapan dia? Nak tengok ni. Yes, ada juga orang jawab betul. Dua-dua tukar. Dua-dua kita akan tukar, kepada latest low tu. Perasan tak saya buat benda ni kan? Saya nak tengok juga orang tanya kenapa kat situ. Tak ada pun orang tanya. Dia terima seadanya. Sini dia punya ni. Dua-dua akan tukar. Nanti kita makan kat mana Bian? Sini dan sini. Dua-dua invalidation level akan tukar. Biarpun sini tak break lagi. Dua-dua. Mana jawapan Pian tadi? Both tukar, betul. Dua-dua akan tukar. Biarpun dia tak buat high lagi. Yes. Benda sama. Ni sepatutnya RSI dia dah break lah. Faham? Dua-dua kita akan tukar. Anda nampak benda ni dalam chart-chart saya buat. Yeah. Apa yes dia? Faham? Okey, sebab apa? Sini 5 swing. Sini 5 swing. Itu sebab dia pertama. Okey, ini break. Menandakan US dollar down. So, biarpun ini kita tak jangka low kat sini akan break disebabkan sini 5 swing. Yes, everything is satu group. Anda akan nampak invalidation saya tak jauh pun kali. Anda nampak yen pair. Kan? Yen pair. Yen pair. Ini jauh. Kenapa? Ni dah benda-benda dia. Anda try tengok cat-cat saya. Kenapa ni kat sini? Tanya soalan. Satu orang tanya. Saya tunggu. Benda ni penting tau. Kat mana level dia yang akan menyebabkan dia punya structure tu bertukar. Instead of naik, dia jadi turun. Anda nak tahu dia naik turun. Kalau ini anda tak tahu, sesat tu. Tengok cat. Buat cat sesat. Benda ni penting ni. Nampak macam tak penting. Ni penting. Dan dia kena break level. Baru kita alih. Ada masanya tak perlu break level kalau kawan dia break. Kalau kawan dia break. Dari situ anda dapat apa yang leading, apa yang tak leading. Boleh? Minggu ni penuh nota. Mana Aryan? Aryan tak nampak. Aryan dah merajuk lah. Dia tak faham ataupun terlebih faham. Okey, asas dalam struktur pasaran benda-benda ni. Okey, pastikan anda faham bahawa trend adalah satu siri pergerakan. Benda ni baru saya faham minggu kemarin. Dahsyat. Okey, apa maksud minggu kemarin tu, Galih? Minggu lepas. Last week. Okey. Trade bila anda nampak trend, elakkan ni. Dah tahu market bergerak macam ni, cari juga nak masuk. Betul kena beli ke atas. Okey. Dan sistem 3711 terbahagi kepada all these 8 benda. Trend wujud,
konsep pecahan, kaitan di antara wave, trending sequence, kolektif sequence terdiri daripada 1, 2, 3, 4, 5, identify setup dan management. Sepatutnya semua teknik ada 8 kriteria ini yang anda pecahkan lebih lanjut. Kalau dia cuma RSI ni atas ni kau buy je bila dia cross, itu boleh menyebabkan tak tidur malam. Okey, kalau EU dengan GU lebih reeling. Kalau untuk saya yang guna 3711 tanpa elite wave, macam mana nak guna invalidation? Sama je. Kalau anda guna invalidation, tempat anda letakkan konektor yang di break. Faham tak? Faham tak? Wave 2. Suraya. Kalau anda gunakan tanpa lukis elite wave kan, konektor yang di break. Kan, ni 5, ni break. Kan? Sini anda punya invalidation. Oh, okey. Galih dah faham pasal RSI tu kan? Itu last week, Jumaat tu kan? Tunggu nota daripada Galih. Galih dah buat nota. Nanti Cikgu Galih akan nanti Cikgu Galih kongsi. Yang minggu lepas, hari Jumaat kan Galih kita cerita benda ni. RSI tu kan? Nak cari konektor. Suraya, yang kita nampak RSI dia break. Situ tempat konektor anda. Itu konektor. Dan bila momen dia break 5 wave atas, then anda ada struktur baru. Itu konsep fractal. Itu yang kita ceritakan Jumaat lepas. Kita tunggu Cikgu Galih. Menyesal Galih. Chat dia kena. Tapi dia nak belanja durian kan. Okey. Buat apa yang dibuat, ikut trend. Tunggu pembetulan harga bila ekstrim. Higher high, lower low. Okey, kepada satu struktur. Aras harga, struktur pasaran, kaitan struktur. Itu je. Belum matai lagi. Terus tak nak mengaku. Okey, jangan cari pucuk akar. Pucuk jadi batang pokok. Berdagang struktur tanpa incomplete ataupun momentum sequence. Anda pegang yang ni, Suraya. Anda sedang buat benda ni kan? Trade cuma ada incomplete sequence bila ada momentum sequence. Dia tak 100%. Tetapi apa result trading anda sekarang? Suraya, apa result trading anda? Anda cuma buat benda tu je. Kalau ada incomplete, aku trade. Bagaimana anda punya prestasi trading sekarang? Kalau anda trade either real account ataupun demo account. Pian nak kena. Ui, kau cerita apa? Suraya, saya nak tanya Suraya. Dia pakai cuma incomplete sequence. Apa anda punya prestasi trading? Anda cuma pakai itu je. Minta kat Pian. Pian jadi mangsa. Anda lebih jelas kan apa keputusan nak ambil bila anda interested nak tengok chart. Tak ada dah. Tidak cemerlang sangat. Disiplin pakai dia. Disiplin pakai dia. Tak ada benda anda nak cari macam ni. Anda sedang cari satu teknik yang melangkaui 85%. Kalau over time, jangka masa panjang tak wujud. Faham tak? Tak wujud. Normal sistem untuk tempoh 3 tahun, ni berpandukan apa yang saya test sendiri. Saya dah test lama. Dan back test, forward test, EA, mechanical, apa juga.
Saya pernah tunjukkan bagi mereka yang ikut kita punya sesi 2017, 2018, I can backtest 500 sistem kalau ada parameter dia dalam masa 5 minit. Siapa ingat? Saya pernah tunjukkan kan? Saya punya sistem kan? Ingat tak? Kita boleh backtest 500 sistem, anda boleh masukkan kriteria dia dan berpandukan data 20 tahun dalam masa 5 minit. Siapa ingat? Saya tak dapat nak sebut kalau kita tengah buat KXM ni. 5 minit, settle, dapat data dia, apa keputusan dia. Anda nak cari something yang lebih daripada 85%, tak wujud. If you get something around 65 winning percentage, 65%, 55% to 65%, ini adalah over period of time 3 tahun ke atas sistem tu bagus. Seriously. Kunci dia adalah kepada position sizing model. Sebabnya the moment sistem anda tengah turun, anda kecilkan lot sizing. Sistem anda naik balik, anda besarkan dan anda definekan. Itu kunci dia. Itu kunci dia. Okey? Struktur tidak lengkap adalah benda ni. Ni simple lah. Dan the thing is, anda nak tengok dua benda. Yang pertama, yang ini mempunyai RSI. Mempunyai divergence. Ni ada. Mempunyai divergence. Higher high dengan momentum divergence. Kalau dia tak, kalau yang ini dia punya RSI yang belakang tu dia tidak batalkan divergence yang dia break kat sini, anda tengok correlation. Anda tengok lain-lain kawan dalam grup dia yang breakout ini dia batalkan divergence yang belakang. Faham tak? Tak dapat kita nak buat kat sini. Saya pernah tunjukkan, ingat tak? Kalau siapa ikut 2017, 2018 kan, waktu tu boleh lagi saya tunjukkan. Saya tunjukkan macam mana kita backtest dan tu. 500 sistem, kita boleh backtest dalam masa 5 minit. Cuma tekan dia je. Apa juga sistem. Even kalau yang gunakan yang robot dalam tu dia ada manual, dia ada EA untuk Elliott Wave 35%, 35%. Waktu saya duk kata pakai yang automated one, hancur. Baik guna Fibo extension lagi bagus. Okey. Ni adalah untuk incomplete sequence. Sekejap. Saya budak alaf 2020. Alamak. Yelah. Sekejap. Benar. Post IG untuk promosi live video. Okey, kejap. Saya banyak sangat. Okey. Zatul. Kita memory penuh. Apa benda ni? Okey. Boleh Okey. Structure momentum wave 3. Apa sifat wave 3? Kalau anda trade momentum sequence, apa sifat wave 3 ni? Apa sifat wave 3?
wave 3, RSI dia, okey, RSI dia semasa 3 dalam 3, ni anda masukkan apa yang kita pernah cerita sebelum ni ya. Wave 3 dalam 3 kat sini mempunyai momentum paling tinggi sejak struktur dari sini. Faham? Sejak struktur dari sini. Kalau dia nak sampai 1618, kalau ada nampak satu yang panjang, RSI dia hendaklah yang paling tinggi. Yes. Nombor 2, apa sifat wave 3 lain? Stokastik. Saya nak anda masukkan apa yang anda dah belajar semua sebelum ni. Stokastik. Dia buat snake. 3 dalam 3. Dia kena ada tukar-tukar dia punya ni Ada tukar-tukar dia punya, kejap. Anda kena tukar-tukar dia punya time frame. Anda nampak? Yes. Exactly. Stokastik nombor 2. Buat snake, buat ular. Boleh? Dan kebiasaannya wave 3 ada gap ataupun mother candle. Dia ada momentum lah. Memang nampak pun dekat chart kan. Itu wave 3, anda nampak benda tu, itu wave 3. Anda kena tandakan ni wave 3. Okey? Ini adalah bilanya anda boleh trade bila correction berlaku. Afifi. Apa soalan Afifi? Nama Afifi, tekan nama Afifi. Snake jadinya snake ular. Okey. Apa lain? Okey. Bila anda melihat kepada struktur, ingat wave 1 dia boleh membentuk motif ataupun diagonal. Wave 3, kenapa saya ni jadi leading diagonal, ending diagonal? Sekejap. Saya tak tukar-tukar lagi tu. Sekejap Oh, dia gambar tak dapat. Okey. Ini adalah ending diagonal. Okey, itu adalah ni. Wave, maksudnya wave 3 ni, 3 dalam 3 dia tak boleh bertindih. Ini 1, 2, 3, 4, 5 macam ni. Sekali lagi. Okey. 4 dan 5, 4 dan 1 dalam wave 3 ni dia tak boleh bertindih. Sebab dalam nota memang tulis macam tu Zul. Yalah. Macam itulah. Dia akan ada yang tinggi. Kebiasaannya anda akan nampak gap ataupun anda nampak mother candle, price laju, itu maksudnya momentum. Faham? Maksudnya dalam wave 3 ni, sebab itu kalau saya nampak saya lukis 1, 2, 1, kita tengah tunggu wave 3 kan. Dia turun balik. Dia masuk dalam ni, saya letakkan 1, 2, 1, 2. Lepas tu dia naik balik. Dia turun balik. 1, 2. Dia turun balik laju. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi leading diagonal. Sama je. Kalau leading tu dia starting, itu wave 1. Ending tu dia ending, wave 5. Bahasa je tu kan. Tapi wave 3 tak boleh diagonal. Wave 3 tak boleh diagonal. Wave 3 tak boleh diagonal. Kalau wave 3 diagonal, kalau wave 3 ni diagonal, kalau ini diagonal, something else. Saya akan tukar dia kepada ABC. Kalau anda pasal chart saya, kalau ini jadi diagonal, saya tukar jadi ABC. ABC. Kalau anda dapati wave 3 ni, sini jadi diagonal. Anda akan dapati saya lukis dia jadi lain. Perasan tak chart-chart saya ada benda tu?
Kan kalau ini tiba-tiba masuk, ini jadi A, B, C. Jadi benda lain. Saya terpaksa tukarkan dia sebagai, semuanya sebagai ni. Saya akan tukar dia A, B, C, A, B, C, A, B, C dan sini kena 1. Okey. Jadi impulsif terbagi kepada basically 3 yang utama lah. Motif yang biasa, di mana dalam motif wave 1, wave 2 tak boleh langkau bawah wave 1, wave 3 tak boleh paling pendek, wave 4 tak boleh masuk 1, wave 5 divergence. Motif dengan lanjutan. Bila anda melukis, anda kena sentiasa ingat, aku sedang tengok extension 1 ke, extension 3 ke, extension 5. Itu dengan lanjutan. Diagonal tak berlaku wave 3. Pegang benda tu. Okey. Lain semua ada. Lain-lain semua ada nota ni. Okey, kita ada 3 minit lagi ya. Lain-lain semua ada nota ni. Wave 5 yang unik sikit. Sebab itu bila anda tengok kan, saya lukis kan, kita tengah buat 1, 2, 3. Lepas tu 4 kan. Lepas tu kita sanjang ke wave 5. Lepas katalah dalam ni kan, 1, 2, 3. Lepas tu kita letakkan dia sebagai, katalah ini sebagai 1 merah. Sebagai 3 merah. 3 merah. Ini 4. Dan sekarang ni kita sedang jangka yang hitam ataupun yang putih lah. Ni yang putih. Jadi kita sedang jangkakan 1, 2. Lepas tu kan, dia turun. Dia turun. Dia buat 3 macam ni. 3 macam ni. Jadi instead of 1, 2, saya akan tukar yang ni jadi color lain. Ni jadi macam ni. Kalau kita jangkakan dia ke atas lah. Mana dapat buang 3 tu? Okey, saya akan tukar dia jadi satu fraktal kecil. Ini akan jadi 1, 2, 3, 4. Selagi dia tak break 2, ini kita jangkakan dia buat 5. Dan ini akan jadi 1. Sebab apa? 3, 4, 5 ni paling kurang 1, 2, 3.6. Belum lagi. Kalau 4 ni bawah 2, then kita katakan dia jadi double correction. Boleh tak? Kalau 4 ni turun bawah 2, dan kita tukarkan 4 kita kepada sini. Inilah benda dia. Anda faham? Ini nampak macam remeh tau. Alah, benda ni aku tahu. Bila anda melukis, anda kena sentiasa ingat benda ni. Di mana 1, 2 kita anggap paling kurang pun 38.2. Kalau tak sampai, kita extend double. Kalau wave 3, kita kena naikkan sampai 1618. Kalau dia baru naik chenonet macam ni, 5 wave, kan, 0.618 pun tak sampai, kita akan jadikan ini 1 dan kita extend 2. Kita tak jangka sini akan buat wave 4. Faham? Benda ni nampak macam remeh. Tapi kalau anda tak ikut benda ni, anda punya lukisan akan lari jauh tau. Okey, lekuk 4 sekurang-kurangnya 23.6. Correction ini sekurang-kurangnya 23.6. Boleh tak dia sampai 14.6 je? Boleh. Tapi kalau anda nak trade, tunggu 23.6 paling kurang. Okey. Besok kita akan sambung dengan aturan korektif besok. Jadi ada banyak yang saya nak kongsikan dan bagaimana kita come up dengan kaedah untuk tahu, okey, kalau ini adalah zigzag, kalau AU buat zigzag, NU naik ke atas, apa jangkaan kita kepada NU tadi? Dia tengah trend. Di benda-benda ni yang kita akan bincangkan besok. Dan lusa kita akan masukkan dalam market dynamic serta instrumen pasaran. Bersama saya lagi pada malam ni, kita ada satu lagi sesi, iaitu dari jam 8 sehingga jam 9. Kita kembali semula kepada Zatul ataupun Irina, siapa. Dan bersama saya lagi pada jam 8 insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.